Majlis mengucapkan terima kasih pada Jabatan IT PAS Pusat kerana memberi kerjasama dalam menyediakan montaj lajnah dakwah. Sebelum saya menyerahkan mikrofon ini kepada moderator, saya minta supaya peserta-peserta yang baru hadir dapat memenuhi ruang di hadapan. Sebab saya kira kerusi di hadapan ini sudah tidak ada VIP yang datang. Jadi boleh memenuhi, dan bahagian tika ini pun masih ada lagi ruang-ruang yang boleh dipenuhi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan ini saya menyerahkan majlis ini untuk dikendalikan oleh Al-Fadil Dr. Ridwan Muhammad Noor untuk mengendalikan wacana pengukuhan akidah siri pertama yang berlangsung pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa anza jundahu hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Majlis meraihkan kedatangan yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Takbir. 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 Buka laluan selalu. Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih kepada Ustazah Wan Hasina Wan Hasan, Pengerusi Umum Wacana Awam kita. Yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Yang dirahmati oleh Allah Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Hanafi, Pensyarah Kolej Insaniah Kedah, mantan Pensyarah Institut Pengajian Tinggi Brunei. Yang dirahmati oleh Allah Profesor Madya Dr. Fauzi Draman, Pensyarah Kanan Universiti Melaya. Yang berbahagia teman saya Yang Muhammad Ustaz Nazir Hassan Tantawi selaku pengarah Wacana Pemantapan Akidah Siri 1 yang juga merangkap Timbalan Pengarah Lajnah Dakwah PAS Pusat. Yang berhormat Tuan Haji Iskandar Abdul Samad, Esko Kerajaan Selangor. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Fuad Saleh, Dekan Fakulti Perniagaan UNISEL, dan seluruh pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan-pimpinan NGO, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun pada hari ini tuan-tuan di tengah jerebu yang berlangsung di Lembah Kelang, terutamanya tuan-tuan sekalian sebagaimana disebut oleh Ustazah Wan Hasrina sebentar tadi. Juga jerebu akidah yang sedang melanda tanah air kita tuan-tuan sekalian. Kita buka kitab akidah diperkenalkan dengan firqah-firqah akidah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Ismailiyah, Batiniyah. Tuan-tuan, hari ini dia menjelma dalam bentuk yang baru, Neo Mu'taziliyah, Neo Khawarij, Islam liberal, Islam plural, dan sebagai termasuk gerakan anti hadis yang semakin berakar
di negara umat Islam, bukan negara kita sahaja. Fahmi Mansur di Mesir, tuan-tuan sekalian. JIL, Jaringan Islam Liberal di Indonesia, yang antara intinya tuan-tuan penolakan terhadap hadis sebagai sumber perundangan. Dan hari ini tuan-tuan sekalian, kita dikejutkan kembali. Tahun-tahun 80-an, gagasan Pemikir Yasin Ahmad, dalam antara lain bukunya Hadis Satu Jawapan kepada Pengkritik, tuan-tuan sekalian, ditolak oleh ulama-ulama kita berdepan, tuan-tuan sekalian. Saya teringat almarhum Ustaz Abu Bakar Hamzah yang menulis. Saya teringat almarhum Ustaz Amal Darus yang menulis. Tokoh-tokoh ulama kita, para asatizah yang berdepan, tuan-tuan sekalian, dengan jalur pemikiran ataupun school of thought, pemikiran anti hadis, tuan-tuan sekalian. Juga muncul dalam bentuk Jamaah Al-Quran Malaysia dalam dekad 1990-an. Jamaah Al-Quran Malaysia JAM. Akhir lahir lagi Forum Iqra, bersarang dalam FIL, Forum Islam Liberal tahun 2005, tuan-tuan. Bermakna serangan-serangan terhadap Islam yang syumul, serangan kepada akidah yang sahih terus berlangsung dan menyebabkan negara kita terus berjerbu. Tuan-tuan, masa tidak begitu mengizinkan saya perkenalkan ahli panel kita, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan, seorang anak didik dan juga anak kandung yang paling cemerlang kepada Tuan Guru Haji Awang Abdul Rahman, pengerusi Hizbul Muslimin Negeri Terengganu, dan Datuk juga adalah salah seorang ulama besar Terengganu yang seangkatan dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong yang menubuhkan Syarikat Islam Terengganu. Manakala Tuan Guru Haji Awang Abdul Rahman pengerusi Hizbul Muslimin Negeri Terengganu, di mana Hizbul Muslimin ditubuhkan oleh ulama-ulama untuk menegakkan pemerintahan Islam di tanah Melayu dan Mahala British. Pada 14 Mac 1948, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Ustaz Ra'uh Noh, Ustaz Abdul Tamimi menubuhkan Hizbul Muslimin yang akhirnya diharamkan oleh British. Yang Berhormat Presiden, tuan-tuan, mendapat pendidikan ijazah tinggi di Universiti Madinah Mumtaz, juga sarjana ataupun master tuan di Universiti Al-Azhar Mesir, dan dipanggil kembali ke tanah air, pernah memimpin gerakan anak muda pada tahun 70-an, termasuk menjadi pengerusi kepada ABIN Terengganu, tuan sekalian, dan alhamdulillah pernah juga menjadi Menteri Besar Negeri Terengganu, dan pelbagai sumbangan diberikan dalam masyarakat, termasuk tuan-tuan di bidang ilmu dan pencerahan. Telah menulis lebih 40 buah buku, dan beliau merupakan pengarang kepada Tafsir At-Tibyan. Beberapa buah buku laku keras ataupun laris di Timur Tengah dalam bahasa Arab, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ahli panel kita Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Hanafi, di mana beliau dilahirkan di Kedah, tuan sekalian, ahli majlis fatwa di Kedah pada hari ini, merupakan bekas pensyarah Universiti Melaya daripada tahun 81 hingga tahun 1989 di Akademi Pengajian Islam. Al-Fadhil akhirnya berkhidmat di Institut Islam Brunei di bawah Jabatan Agama Islam Brunei, menjawat jawatan sebagai Ketua Jabatan Syariah daripada tahun 1989 hingga tahun 1999, mendapat MA dan PhD, tuan-tuan, daripada Universiti Al-Azhar. Saya rasa boleh dibilang jangan jari anak-anak Melayu yang mendapat PhD dan Master daripada Universiti Al-Azhar Mesir, universiti paling tua dan paling tersohor dalam bidang pendidikan Islam. Yang ketiga, tuan-tuan, Profesor Madya Dr. Fauzi Rahman, pensyarah Jabatan Al-Quran Al-Hadis Universiti Melaya. Al-Fadhil Ustaz merupakan tim naik yang dipertua Persatuan Ulama Malaysia, mendapat PhD daripada Universiti Melaya, manakala MA daripada Universiti Muhammad bin Saud, Arab Saudi, dan juga BA Kepujian YPTIK, Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Kelantan. Alhamdulillah, ketiga-tiga tuan-tuan cukup berwibawa untuk mengupas pembentangan dan wacana pemantapan akidah pada hari ini. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang untuk membentangkan tentang perbezaan mazhab dalam Islam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ar-rahmatil muhda wal badril duja wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd.
Yang dihormati saudara pengurusi, Ashabul Fadilah, Dr. Abdul Aziz Hanafi dan Dr. Fauzi, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya terus masuk ke dalam tajuk perbincangan tentang kelahiran mazhab. Ketika Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul akhir zaman, di mana kerasulannya bersifat sejagat dan alami, bukan saja berdepan dengan musyrikin Arab buta huruf, paling keras dan bebal, bahkan menghadapi seluruh manusia di muka bumi di sepanjang zaman. Adapun di luar daripada bumi yang Arab pula, adanya kuasa besar dunia yang bertemukan, khususnya Rom dan Parsi, di samping China, India, Mesir, Habasyah dan lain-lain. Dalam masa yang sama adanya pula golongan ahli kitab dan bukan ahli kitab berbagai agama. Al-Quran bukan sahaja menunjukkan petunjuk yang benar untuk mengenali Allah dan segala akidahnya, beribadat dan cara hidup diri dan bermasyarakat, hubungan manusia dengan Allah. Al-Quran juga memberi petunjuk menangani berbagai agama dan kuasa pemerintahan dengan memaparkan sejarah terdahulu dan semasa. Pendekatan dakwah secara muwajahah silmiyah diutamakan. Perdamaian didahulukan dalam hubungan antara bangsa, negara, kaum dan agama. Berdiplomasi dalam menangani pertemuan antara kuasa besar dan kebijaksanaan dalam pertemuan agama, dengan syarat istiqamah dan konsep murunah tanpa hilang petunjuk yang sebenar, serta tegas menghadapi segala tentangan sehingga tidak menyerah kalah sama ada menang atau mati kerana Allah. Dalam menghadapi pergolakan antarabangsa, Al-Quran memberi petunjuk. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rumu fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Alif Lam Mim, Rum telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahan itu akan mengalahkan lawannya. Dalam masa tidak sampai 10 tahun, kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rum itu, orang-orang yang beriman akan bergembira. Dengan kemenangan yang diberi Allah, Ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Dia jualah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Ayat-ayat ini membetulkan sikap dalam pertemuan antara bangsa dua kuasa besar di zaman itu, dengan sikap yang berbeza di antara ahli kitab dan yang lain, dapat menghadapi musuh yang ramai dalam satu masa. Adapun dalam menghadapi berbagai kaum dan pihak, berdakwah secara umum, manusia berbagai agama dan budaya, sehingga kerajaan yang memerintah negara, Al-Quran memberi petunjuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka a'lamu man dhalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. Serulah berdakwah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia jualah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dia jualah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Khusus bagi menghadapi golongan ahli kitab, firman Allah Ta'ala, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
illa alladhina zalamu minhum. Dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab malaikat dengan cara yang lebih baik kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. Dalam masa yang sama, Islam menghadapi masalah dalam ummah yang melahirkan mazhab-mazhab. Seterusnya umat Islam menghadapi cabaran penyelewengan dalaman sehingga memecahkan mereka kepada mazhab. Bukan sahaja forum ilmu fiqh yang diizinkan, bahkan menyentuh akidah yang dinamakan fiqh dan tasawuf yang dinamakan tarikat. Walaupun mengaku berada dalam kepompong Islam, tetapi memecahkan kedudukannya daripada kepompong Islam secara sedar dan tidak. Dalam hal ini, kita perlu membuat pertimbangan berpandukan firman Allah Ta'ala. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran walaupun sudah masuk Islam. Dan di antara mereka ada yang bersikap sederhana, dan di antara mereka pula ada yang maju ke hadapan. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, berlakunya masalah dalaman penganut Islam. Peristiwa riddah, murtad, keluar daripada Islam, semuanya dengan mengikut nabi-nabi bohong, menganut agama lain, atau menafikan hukum zakat dalam keadaan masih bersembahyang, mengatakan zakat tidak wajib, masih sembahyang, masih. Kekhilafan juga berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum berhubung dengan pelantikan khalifah, walaupun akhirnya bersepakat mendukung khulafa Rashidin radhiyallahu anhum, namun kesannya berbangkit kemudian mencipta mazhab Syiah dan Khawarij dan menjadi melampau kerana adanya anasir luar yang masuk ke dalam umat Islam dan kejahilan umat di zaman mutaakhir. Selepas penterjemahan berbagai ilmu ke dalam bahasa Arab di zaman Abbasiyah, sehingga termasuk pengaruh ilmu falsafah, menyebabkan lahirnya perbincangan ilmu akidah yang memecahkan aliran pemikiran dalam aspek akidah dalam kalangan ahli sunnah sendiri kepada aliran Salafiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, sehingga dinamakan ilmu kalam kerana banyak falsafahnya berbincang. Apabila berdepan dengan aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain, muncul pula aliran Batiniyah yang menafikan amalan syariat yang diwajibkan. Semua aliran tersebut juga mempengaruhi semua kalangan mazhab yang terdahulu, yang bermula dengan politik, fiqh dan tasawuf. Umat Islam pula menghadapi al-ghazul fikri daripada timur dan barat, khususnya selepas masuknya zaman penjajahan baru dan selepas penjajah asing. Bukan sahaja terpengaruh dengan tamadun kebudayaan yang melampau, tetapi menganut aliran al-ilmaniyah, sekularisme yang mencipta semangat menentang penjajah, pada mulanya berasaskan nasionalisme kebangsaan, dan selepasnya menganut berbagai-bagai ideologi dan teori politik dan ekonomi yang asing daripada Islam. Bukan sahaja liberal, kapitalisme dan sosialisme yang tidak menolak agama, bahkan melarat kepada komunisme yang menentang semua agama. Ada juga yang menghina dan mempersendakan hukum-hukum Islam dalam keadaan tetap mengaku menjadi penganut Islam. Lebih berbahaya lagi, adanya ulama yang bersamanya dan melabelkan Islam kepada semua ideologi itu kerana mengampu kepada kerajaan di negeri masing-masing atau tidak memahami perkembangan semata. Ada ulama yang mengatakan dalam Islam ada komunis, dalam Islam ada sosialis, dalam Islam ada macam-macam. Dalam keadaan yang sangat bercelaru ini, saya tertarik kepada kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam menghadapi perangan Al-Jamal, Siffin dan golongan Khawarij. Su'ila Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa huwa al-qudwatu an qitali ahli al-baghi min ahli al-Jamal wa Siffin. Amusyrikunahum? Qala la, min asy-syirki farru. Faqila an munafiqun? Qala la,
لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قيل له فما حالهم قال إخواننا بغوا علينا. Ditanya Sayyidina Ali tentang mereka yang terlibat dengan pemerangannya. Peperangan Siffin dengan Muawiyah, peperangan Al-Jamal dengan Aisyah radhiyallahu anhum. Sama-sama bagaimana menghadapi golongan Khawarij yang masih bersembahyang. Ditanya Sayyidina Ali, amusyrikunahum, adakah mereka yang memerangi kita yang musyrikin? Sayyidina Ali kata, la, tidak. Minasyirki kafaru, mereka lari daripada syirik. Ditanya lagi, amunafiqun, adakah mereka munafik? Sayyidina Ali kata, la, tidak. Ya annal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafik tak berzikir, mereka berzikir bersembahyang. Qila lahu fama haluhum, apa mereka ini? Sayyidina Ali kata, ikhwanuna baghaw alaina, saudara-saudara kita yang melampau terhadap kita. Dan arahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Ammar bin Yasir dalam peperangan Al-Jamal, uriduka an tuti'ahu wa la tuti'uha, aku mahu engkau mentaati dia, mentaati Nabi SAW, bukan mentaati dia, mentaati Aisyah radhiyallahu anha. Satu perkataan yang sangat menarik, tak sebut nama langsung. Dan beliau bertindak menawan Jamal, unta yang ditunggang Sayyidina Aisyah, dengan tidak mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, tidak mencelanya. Mengapa itu satu kesilapan. Asy-Syaikh Said Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah menegaskan, wa kadza najidu anna al-Islam manhajun 'am yantazimu syu'un al-hayati jami'an, wa hadha huwa al-mafhum al-'am lil-Islam kama qarrarahu al-kitab was-sunnah wa kama fahimahu al-muslimuna 'ala al-'ahd al-awwal wa tabbaqahu fi kulli majalin min al-majalat al-'ammah wal-khassah, wa kana kullu fardin yudinu bil-wala'i li hadha ad-din يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة ويصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية تجرى عليه أحكام الإسلام وتطبق عليه تعاليمه، إلا أن من الناس الذكي والغبي والضعيف والقوي والقادر والعاجز والعامل والعاطل والمجد والمقصر، فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية، وتبعا لهذا الاختلاف فمنهم من يقترب من الإسلام ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته، حتى نسب إلى الإمام مالك أنه قال من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان. Maksudnya begitulah kita dapati Islam adalah satu metode konsep dasar yang umum, merangkumi seluruh cara hidup. Inilah yang dipahami umum berkenaan dengan Islam, sebagaimana ditetapkan oleh Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh orang-orang Islam di zaman generasi mereka melaksanakan dalam seluruh lapangan hidup mereka. Dan tiap orang memberi walak kesetiaan kepada agama ini diambil anggota dalam kumpulan orang Islam, sama ada mereka merupakan individu ataupun kalangan-kalangan yang dilakukan kepada mereka hukum Islam, dilaksanakan kepada mereka ajarannya. Di kalangan orang ramai yang selalu ada yang tinggi, ada yang bodoh, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang mampu, ada yang lemah, ada yang beramal, ada yang tak beramal, ada yang bersungguh, ada yang kuat. Mereka berkhilaf, berbeza kekuatan badan, kekuatan akal, kekuatan roh, berlaku demikian. Namun mereka mengaku sebagai orang-orang Islam kesimpulannya. Oleh karena itu Imam Malik pernah menegaskan, kalau sekiranya diikhtimalkan seseorang itu 99% boleh jadi kafir, tetapi di sana ada satu wajah saja yang anggap sebagai Islam, tidaklah dihukum sebagai Islam. Ini kata Imam Malik. Akidah mampu menggunakan pekerjaan umat berdasarkan politik pada awalnya bukan sahaja mempengaruhi madrasah, namun
kerana melibatkan juga madrasah akidah dan tasawuf sehingga berpecah bermazhab yang banyak. Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitab Maqalatil Islamiyyin dan Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal menghuraikan agak terperinci kalau madrasah ahli sunnah dan perkara akidah berpecah kepada 3 mazhab, Salaf, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka mazhab Syiah berpecah kepada 52 mazhab yang besar dan kecil. Khawarij pula berpecah kepada 16 mazhab, Mu'tazilah kepada 12 mazhab, Jabariyah dan 3 mazhab yang dan Jabariyah 3 mazhab. Ada kalangan mazhab yang akidahnya dengan ahli sunnah dan berkhilaf dengan hukum fiqh, dan ada pula mazhab yang hukum fiqhnya sama tetapi menganut mazhab Mu'tazilah dan lain-lain. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab ahli sunnah wal jamaah wajib dipertahankan kebenarannya. Walaupun Muktamar OIC terakhir di Mekah merasmikan keputusan Majma' Al-Fiqh di bawahnya yang berpusat di Jeddah, dan sebelumnya Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah di Mesir mengisytiharkan 8 mazhab yang lahir di kalangan umat Islam yang diiktiraf bernama Islam. 5 daripada Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zahiri, tanpa menyebut mazhab yang terdahulu di kalangan sahabat dan tabi'in. Mazhab Ibn Abbas, mazhab Mu'ad bin Jabal, mazhab Sufyan al-Thawri, mazhab Hasan al-Basri, mazhab Umar bin Aziz tak disebut. Padahal mazhab-mazhab ini ada dalam kitab tafsir yang syarah-syarah hadis. Jangan dilupakan. 2 daripada Syiah, Imamiyah, Ja'fariyah dan Zaidiyah. Ada cabang-cabang mazhabnya pun dalam mazhab ini. Dan 1 mazhab Khawarij, Ibadhi, ada cabang-cabangnya pula. Mazhab ahli sunnah mengalami proses ilmu dan perjuangan yang lebih mendalam daripada mazhab yang lain kerana berada di pusat ilmu seperti Mekah, Madinah, Yaman, Syam, Iraq dan Mesir. Ulama ahli sunnah tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, tinggal di Iraq, tinggal di Mesir, tinggal di pusat ilmu. Adapun ulama-ulama Syiah dan Khawarij bersembunyi, tinggal di luar, jauh, menyebabkan perkembangan ilmu mereka agak sempit. Dalam masa yang sama, kalangan Syiah tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka yang tak setuju dengan Sayyidina Ali atau berkecuali. Kemudian Khawarij pula tolak para sahabat dengan cara yang melampau. Adapun ahli sunnah menapis semula kerana perlu diambil kira semua hadis-hadis ini, sama ada yang sokong Sayyidina Ali, tak sokong Sayyidina Ali, sama ada yang berkecuali, hendaklah dinilai hadis-hadisnya berdasarkan kepada kesahihan. Dengan sebab itu maka mazhab ahli sunnah wal jamaah lebih luas perkembangan ilmunya daripada mazhab-mazhab yang lain. Ada pun mazhab yang lain menjadi terpencil daripada pusat ilmu dan jauh daripada para ulama muktabar yang berjuang secara berdepan menghadapi cabaran. Mazhab-mazhab ahli sunnah, ulama-ulama mereka ada yang mati dibunuh di zaman Amawiyah, di Sa'id bin Jubair dan lain-lain lagi. Ada yang dipenjara, imam-imam mazhab 4 dipenjara menentang kerajaan Abbasiyah. Ini menunjukkan bahawa ulama-ulama Sunni berjuang menentang kezaliman. Adapun ulama-ulama mazhab lain melarikan diri dan beruzlah jauh daripada masyarakat. Dengan sebab itu perkembangan ilmunya agak terperinci. Ini perlu disedari. Menjadi pendapat yang kuat dari segi hujah yang sahih dan kuat, bersumberkan hukum Islam lebih banyak, dan hujah mazhab yang lain banyak yang lemah. Namun kita tidak boleh menafikan adanya banyak persamaan dalam beberapa hukum dan adanya pertemuan ilmu berbagai mazhab, kerana berguru dan meriwayat di antara satu sama lain, seperti antara Abu Hanifah dan Imam Al-Baqir dan anak Imam Ja'far As-Sadiq. Daripada mazhab Syiah, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Saleh bin Hay yang bermazhab Syiah dan contoh-contoh yang lain. Perlu diketahui juga bahawa zaman mutaakhir berlakunya kelahiran qaul dhaif, dan ada yang menyeleweng daripada imam mazhab yang terdahulu. Dalam Syafi'i ada yang lebih pada Syafi'i lagi. Syafi'i tak kata, dia kata. Hanafi pun begitu juga, lebih pada Imam Hanafi lagi.
Imam Hanafi tak kata, dia kata. Maka mazhab-mazhab Syiah dan Khawarij ada juga hal-hal yang macam ini. Maka berlaku pertemuan pemikiran, berlakunya pertemuan secara jahil dan ta'assub, sehingga ada yang terlalu melampau sehingga membatalkan Islamnya. Perlu dipahami perbezaan di antara mengingkari nas Al-Quran, hadis-hadis sahih mutawatir, ijma' dan menafikan hadis ahad, dan ada qaul dhaif daripada mazhab sahabat dan tabi'in. Menafikan Al-Quran, menafikan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir, jadi murtad, kafir. Kalau dia tahu. Menafikan hadis ahad, tak jadi kafir, jahat adab saja. Menafikan mazhab yang ada berpendapat dengan satu mazhab, tapi ada qaul dhaif dalam mazhab yang lain, tak boleh dianggap terkeluar daripada Islam. Ini perlu disedari. Dalam masa yang sama berlaku pula ta'assub mazhab Sunni sendiri, sehingga menolak dan menyesatkan sesama sendiri dan menafikan mazhab para sahabat dan tabi'in yang sepatutnya dikaji semula. Kajian para ulama. Ada kalangan ulama yang mengarang kitab berkenaan dengan sejarah dan aliran pemikiran mazhab-mazhab firqah tersebut. Seperti Abu Hasan Al-Ash'ari mengarang kitab Maqalat Islamiyin, Asy-Syahrastani kitab Milal wan Nihal, Ibnu Hazmin Al-Fisal fil Milal wan Nihal, Al-Fisal fil Milal wan Nihal, Ibnu Khaldun dengan muqaddimah menyebut dalam al-muqaddimah. Maka kita dapati perbezaan pendapat dan sikap kalangan ulama itu kerana berbeza zaman dan tempat. Untuk mendapat kajian terperinci adalah lebih baik dirujuk kepada penulisan perbandingan mazhab yang agak mendalam, terperinci dan tidak terpengaruh dengan tekanan politik kerajaan masing-masing. Di antaranya ialah karangan Syekh Muhammad Abu Zahra, Dr. Karim Zaidan, yang berada di tengah-tengah masyarakat berbagai mazhab. Sebelumnya As-San'ani daripada Syiah Zaidiyah mengarang kitab Subulus Salam, mensyarahkan kitab matan hadis Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar. Di antaranya ialah Asy-Syaukani yang berubah daripada Syiah kepada Sunni. Kita juga wajib berwaspada dengan permainan politik dalaman umat dan musuh luar yang sengaja mencetuskan masalah dalam tanah air dan masyarakat umat Islam. Semua penulis dan media barat hari ini meletakkan semua yang berwajah Islam dalam senarai paling bahaya, tanpa mengira mazhab, bangsa dan ideologi politik yang dianut dan diperjuangkan. Walaupun yang terpelenting daripada Islam seperti komunis atau Islam liberal, ketika kemuncak perang di semenanjung Korea di tahun 50-an dan ancaman Pakatan Warsaw terhadap negara Eropah, seorang diplomat Perancis Barat membuat kenyataan bahawa Islam lebih bahaya daripada komunis. Di Malaysia juga ada kalangan yang menumpang sama dengan kenyataan ini. Saya juga tidak lupa kenyataan Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel, mantan Menteri Pertahanan Israel, ketika terburainya komunis dan pecah berkecahnya Soviet Union di akhir tahun 80-an, supaya berwaspada terhadap kumpulan Islam yang muncul di negara Asia Tengah bekas jajahan Islam. Kita perlu membaca sikap kuasa besar Barat dan Timur terhadap Islam secara menyeluruh. Kita juga wajar memahami mengapa British berpahaman liberal kapitalis dan sekutunya mengizinkan kemerdekaan Yaman Selatan dahulu kepada pembentukan kerajaan komunis Marxis di antara tempat paling strategik, dan Rusia dan China mengizinkan penubuhan kerajaan Puru Barat kawasan umat Islam di Asia Tengah. Dalam masa yang sama adanya pula negara Arab yang bersekongkol dalam percaturan politik kuasa besar. Umat Islam juga dikawal habis-habisan dalam perlumbaan teknologi. Maka kalau yang maju sehingga sedikit kemajuan dalam teknologi nuklear, laksana tanda kiamat yang wajib dimusnahkan. Walaupun dia seorang Islam yang zalim seperti Saddam Hussein atau tolol seperti Qazafi, akan diserang oleh Barat. Sekalipun bertujuan untuk tenaga elektrik sebagainya, tetap diharamkan. Saintis Iran dikutip untuk dibunuh, dan ada yang diculik ketika menunaikan haji di Mekah. Tiba-tiba dapat melarikan diri kedutaan Pakistan di Amerika. Ada pun negara lain boleh membina semaju-majunya sehingga melakukan ujian yang mengacau cuaca dunia dan keselamatan penduduk setempat
dan mengganggu keamanan dunia dengan senjata pemusnah, membunuh lebih kejam daripada binatang buas. Negara barat dan timur boleh menubuhkan apa sahaja pakatan termasuk ketenteraan seperti NATO dan WASO, atau pakatan ekonomi seperti EU, AFTA, NAFTA, G7, TPPA dan sebagainya. Adapun negara umat Islam diharamkan seperti itu. Kita mesti faham. Maka OIC, Pertubuhan Negara Islam, hanya layak bersifat NGO yang hidup segar mati tak mau. Apabila almarhum Najmuddin Erbakan rahimahullah, Perdana Menteri Turki, menubuhkan G8, maka dilumpuhkan. Lebih lagi apabila beliau mencadangkan dinar pengganti dolar dalam urusan keuangan antarabangsa, tiba-tiba Erbakan, pemimpin parti Islam seperti PAS Malaysia, digulingkan, termasuk Tun Mahathir, pemimpin kuat UMNO yang menyokong cadangan dinar ini juga dihentam oleh barat. Dia tak kira siapa. Beginilah senario membelasah Islam tanpa mengira mazhab, tanpa mengira namanya Sunni, Salaf atau Khalaf, Asy'ariyah, Maturidiyah, Wahabi dan lain-lain, termasuk tanpa mengira Sunni, Syiah dan Khawarij dan lain-lain, termasuk tanpa mengira Islam atau sekular. Di zaman penjajahan dahulu, pihak musuh juga berjaya mencipta mazhab yang disokong oleh mereka seperti Qadiani Ahmadiyah di India dan Bahai di Iran yang ditolak oleh umat Islam sehingga terpaksa berpindah pengkalan di Israel dan England. Gerakan Islam dan hubungan dengan mazhab. Semua gerakan Islam dan tajdid menangani berbagai mazhab dengan ilmu para ulamanya melalui takrib secara ilmu kalangan mazahib yang dikira ahli Islam ataupun ahli al-qiblah. Pelupur gerakan tajdid zaman penjajahan Jamaluddin Al-Afghani yang pernah dibuang ke Iran dan kemudiannya ke Mesir, lalu bergabung dengan muridnya Muhammad Abduh, memainkan peranan di awal abad yang lalu bersama dengan Ayatullah Al-Kashani. Usaha ini disambung oleh Hasan Al-Banna, Abu Al-Ala Al-Maududi, Nawab Safawi dan lain-lain. PAS juga bersama bergabung menyambung dalam usaha ini, namun mendapat tentangan dan gangguan dalam negara dan antarabangsa. Hasan Al-Banna ditembak mati di Mesir. Nawab Safawi dihukum bunuh di Iran. Dua tokoh Azhar, Syekh Muhammad Abduh, selepas Syekh Muhammad Abduh, Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Mahmud Shaltun melibatkan diri dalam usaha takrib. Selepasnya pelantikan Syekh Azhar dikuasai oleh kerajaan Mesir, bukan lagi oleh ulama-ulama Azhar. Almarhum Dr. Said Ramadan Al-Misri, Setiausaha Agung Ikhwan Muslimin, menegaskan bahawa beliau tidak melupai demonstrasi ratusan ribu di kedutaan Mesir di Tehran apabila Syed Qutb dan rakan-rakannya dijatuh hukuman mati di Telegantung. Gerakan Ikhwan Muslimin secara khusus memainkan pengaruh yang besar apabila beberapa kitab dan risalahnya diterjemahkan ke bahasa Parsi. Di antara penterjemahnya ialah Ayatullah Khamenei yang dilantik menjadi imam selepas Khomeini pada hari ini. Terakhirnya, Khamenei mengeluarkan fatwa membatalkan beberapa ribu hadis dalam kitab Al-Kulaini yang didapati mencela para sahabat dan ummahatul mukminin. Satu pendedahan di awal revolusinya, berlaku perang Teluk yang belum selesai sehingga kini, berlaku pengeboman bangunan yang mengorbankan lebih 80 orang pemimpin. Mereka sebahagian besarnya terlibat dengan gerakan Islam, di antaranya Ayatul Bahasti. Walaupun mereka boleh bertahan, namun mereka berdepan dengan para ulama penatik mazhab kalangan mereka yang masih ramai dalam masyarakat yang bertindak secara negatif, menyebarkan mazhab dan pandangan jadi kalangan Sunni. Di samping negara Arab Sunni berjalan tidak menunjukkan semangat kejaranan dan persaudaraan seagama, sebaliknya bersedia menjadi pengkalan tentera kuasa besar Barat yang menjadikan Iran satu ancaman besar kepada mereka. Sedangkan negara ini sangat rapat dengan Iran di zaman Syiah yang menjadi pengkalan terkuat kepada Barat. Sikap kerajaan negara Arab terhadap kemenangan Islam di Sudan, terhadap Gaza, terkini Mesir, Tunisia dan lain-lain sangat menunjukkan belangnya yang sebenar, menunjukkan usaha menghalang munculnya negara Sunni yang mampu memimpin dunia Islam. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh Iran adalah Syiah tidak mampu memimpin dunia Islam, maka penubuhan negara di dunia Islam dihalang habis-habisan.
sikapnya memutuskan hubungan. Sikap Iran memutuskan hubungan dengan Israel dan membatalkan pengiktirafan yang dilakukan oleh kerajaan Shah dahulu, dan keberanian membantu Hamas dan Tanzim Jihad, bukan sahaja Hizbullah, sepatutnya dilakukan oleh negara Arab Sunni, sangat memalukan. Negara-negara besar yang terlibat dalam penubuhan Israel telah berjaya mencetuskan peperangan secara wakalah proksi di Syria yang dianggap oleh Lawrence of Arabia sejak 100 tahun yang lalu sebagai kawasan penyelamat kepada penaklukan tanah suci mereka di Palestin. Terkini dapat menghapuskan penghalang Hamas dan Tanzim Jihad, dua kumpulan Islam Sunni yang ada di Syria. Pengkalan hadapan secara langsung dengan Israel yang tidak dibenarkan di semua negara Arab kecuali Yaman, Sudan, Algeria, Qatar, Lebanon, serta menyekat saluran senjata menentang Israel di sebelah utara, di mana bukan hanya melibatkan Hizbullah daripada Syiah. Peta baru dunia terdedah di dalam internet terkini. Di awal abad yang lalu, semangat kebangsaan memecahkan umat Islam berjaya menjatuhkan khilafah Uthmaniyah, di mana peranan mazhab di masa itu tidak besar. Pendedahan terkini melalui laman web media baru menunjukkan faktor mazhab dan berbagai kaum dan agama yang ada dalam negeri Islam dijadikan faktor membentuk peta baru Asia Barat baru yang akhirnya melibatkan dunia Islam. Tujuannya ialah menyelamatkan Israel yang menjadi pengkalan hadapan dalam pertemuan dengan dunia Islam, juga penguasaan terhadap sumber pembekal tenaga dan perjalanan antarabangsa. Pemetaan dicadangkan supaya Mesir, Said di selatan dipecahkan kepada kaum yang rapat dengan Afrika, yang digabungkan dengan Sudan Utara, yang dipisahkan dari Sudan Selatan dan Darfur secara berasingan. Negara itu negara untuk kaum Kipti juga dicadangkan. Utara Afrika dipecahkan di antara kaum Arab dan Barbar Amazigh. Syria, Iraq dan Lebanon dipecahkan kepada Sunni, Syiah, Alawi, Kurdis dan Turkoman, yang memecahkan Turki pula, kerana sebahagian Alawi berada di Turki, sebahagian Kurdis berada di Turki. Begitu juga Saudi, Iran, negara Teluk dan Yaman dipecah kepada peta baru. Usaha melumpuhkan ketenteraan juga dilaksanakan. Setelah berjaya melumpuhkan Pakistan dan Afghanistan, Mesir dan Syria kerana masalah dalaman, dilagakan pula Saudi dan Iran secara pertemuan mazhab. Peperangan boleh dilakukan secara langsung atau wakalah proksi bagi kesempatan pasaran senjata di kalangan kuasa besar dan meleburkan wilayah Islam dengan peperangan selama sendiri. Akhirnya perpecahan mazhab yang telah wujud sejak 1000 tahun dahulu tidak menghalang kemarahan dakwah dan futuhat Islamiah ke seluruh pelosok dunia, kerana umat Islam yang tulen dapat membezakan di antara yang sesat dan tidak. Masa dan tenaga tidak dihabiskan oleh pertelengkahan mazhab dan firqah yang wujud, tetapi kebangkitan Islam yang sedang berlaku kini digugat dengan perkara mazhab sekiranya tidak ditangani dengan bijak oleh para ulama dan pemimpin yang insaf. Sumber ilmu Islam secara riwayat dan dirayat sepatutnya dapat diperkasakan dengan mudah sekiranya dimanfaatkan teknologi maklumat terkini. PAS sendiri sehingga kini berjaya menapis segala anasir pahaman dan mazhab yang cuba dimasukkan ke dalam PAS atau mengganggu perjalanannya, sama ada kumpulan ini keluar daripada PAS dengan sendiri atau dipecat kerana bercanggah dengan perlembagaan PAS. Perlembagaan PAS pasal 7 menetapkan hukum yang tertinggi kepada PAS ialah Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. PAS istiqamah dalam menangani berbagai mazhab, termasuklah menangani kumpulan-kumpulan Islam yang sengaja diwujudkan, sama ada tidak berdaftar, kerajaan tahu, seperti Hizbut Tahrir, Al-Ma'unah dulu dan lain-lain, ataupun didaftarkan
Di mana kumpulan komunitas tujuannya ialah untuk mengacau perjalanan PAS. Dulu parti berjasa ditubuhkan, parti imam ditubuhkan, PAS dapat menangani hal-hal ini. Dan kita menyedari bahawa di antara yang terlibat dalam memasukkan unsur-unsur dalam PAS kalangan ini adalah SB. Kalau ada SB dalam ini, kita beritahu, kita tahu mereka ada dalam. Tujuannya ialah untuk mengacau PAS dari dalam. Kita tahu insya-Allah konsep tarbiyah yang ada dalam PAS dapat menangani masalah ini dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itu PAS tak terlibat dengan bom. UMNO terlibat dengan bom. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden di atas pencerahan, pengolahan yang sangat baik daripada sejarah permulaan firqah akidah tuan-tuan hinggalah kepada zaman gerakan Islam kontemporari. Jadi sambutan sangat luar biasa tuan-tuan, ada yang terpaksa berpatah balik termasuk Dr. Mariah Mahmud dan teman-teman lain. Jadi permintaan daripada panitia program, tuan-tuan, kita yang muslimin kena penuhkan lorong tengah dan muslimat yang sebelah sana boleh naik atas pentas. Pentas sebelah sana kita penuhkan sebelah kanan dan juga naik atas pentas macam istimak tarbawi. Sebab di luar suara tak dengar tuan-tuan sekalian, ramai terpaksa balik. Kita jangkakan 2,000 kehadiran. Muslimat tengok di luar sana pun ramai. Boleh naik atas pentas, muslimat boleh naik sekarang. Adik-adik boleh naik yang depan, naik atas pentas. Macam kita buat istimak tarbawi. Yang muslimin bergerak sekarang, bergerak. Yalah, syabab, bergerak. Nah, bergerak pernah. Okey. Yang depan naik dulu, naik. Pastikan tak pijak wire tuan-tuan. Okey, yang belakang boleh bergerak. Yang belakang boleh bergerak. Yang luar boleh masuk. 2,000 kita ni ramai tuan-tuan. Kita hanya anggarkan 700 peserta. Tapi 2,000 alhamdulillah. Ramai anak-anak muda. Dan hari ini ada kita buka seluas soalan Q&A. Q&A seluas-luas. Kita buka tuan-tuan. Oh, okey. Okey, muslimin pun boleh gerak belah sana. Muslimat, okey. Mak ni. Bukan dia barat ni. Kata nak berdikir pula. Jadi sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah, yang belakang boleh gerak, yang luar boleh masuk. Bergerak. Kesian muslimat luar tak boleh masuk dah. Macam mana? Anda ingat boleh kok muslimat naik atas pentas ini amal sebab macam mana? Lama tak dengar sautan syabab. Ramai tak ikut istimak tarbawi. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan hangatkan hari ini dengan soalan 3 orang tokoh hebat negara, PhD Al-Azhar tuan-tuan sekalian, masya-Allah, yang kitab tuan guru sampai 40 lebih, dan tokoh senior gerakan Islam antarabangsa, bukan Malaysia saja tuan-tuan sekalian. Tuan guru ialah rujukan kepada gerakan Islam antarabangsa untuk maklumat anak-anak muda sekalian. Anak surah kepada almarhum Syekh Said Hawa rahimahullah. Kita akan buka panjang, boleh buka soalan pagi ni sampai pukul 3 pun kita akan buka soalan. Boleh tunggu tuan-tuan? Tuan-tuan tunggulah, saya nak balik. Sampai pukul 12.50 saja insya-Allah. Jadi muslimat tolong gerak, yang luar tu ramai nak masuk. Penganjur mohon kemaafan di atas keadaan luar biasa pada hari ini. Tuan-tuan, sarjana kita yang ulung. Semenjak saya zaman kampus, kita hormat Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi. Tuan-tuan sekalian, dia sangat terkenal di kalangan pencinta ilmu. Dipanggil balik berkhidmat di Kedah menjadi pengarah Kolej Darul Ulum, Kolej Islam Darul Ulum Kedah oleh almarhum Ustaz Fadil Muhammad Noh. Dan ini berkhidmat sebagai pensyarah ihsaniyah. Tuan-tuan, walaupun hadir tapi sanggup bersama anak-anak muda, bersama pencari ilmu untuk menyampaikan pencerahan. Saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Hanafi untuk menyampaikan ilmu, dan boleh untuk duduk insya-Allah. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Disimulakan bersama moderator yang saya hormati, yang hormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, pimpinan-pimpinan UNICEF, teman saya bersama dia Dr. Fauzi Rahman, Muhammad Esko, adik-adik anak-anak yang dikasihkan. Alhamdulillah. Tadi sama-sama kita dengar pembukaan dan ucapan mukadimah dari Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Saya ingin menyatakan bahawa berasaskan kita sebagai sebuah jamaah Islamiyah mesti bersifat jamaah Islamiyah Aqaidiyah, mesti berasas akidah, Tanzim Islami Aqaidi, Jamaah Islamiyah Aqaidiyah. Ini saja yang mampu bertahan. Dan inilah permulaan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam yang diasaskan akidah dan nilai akhlak menjurus kepada politik pentadbiran sebagainya. Saya ulang sekali lagi, jamaatuna jamaah Islamiyah Aqaidiyah, Tanzim Islami Aqaidi. Tanpa betul akidah rosak. Sebab itu Nabi bertahan 23 tahun, sahabat Nabi berpanjangan. Sebab itu akidah kita adalah akidah Rasul, akidah sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi. Hadis panjang, Nabi SAW semasa tidur bangun dalam keadaan terkejut, marah. Terus dia katakan, iftaraqat al-yahud ala wahidatan wa sab'ina firqah wa iftaraqat an-nasara ala sintain wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ila thalathin wa sab'ina firqah kulluha fi an-nar illa al-wahidah. Qila ya Rasulullah wa ma tilka al-firqah an-najiyah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Ini yang selamat. Akidah Nabi, tak ada sahabat Nabi seramai 120,000 junjung. Sebab tu mana gerakan pun yang mencecah Quran palsu, Quran ditahrifkan, sahabat kabiak tolak. Ini kan jelas. Itu yang nak ringkas contoh dalam bawah. Pimpinan Ansar, pengikut, misi muhasabah, berurusan. Kita ada riqabah, muraqabah, ada muhasabah. Kita berjalan dalam arah. Sepanjang perjalanan kita perhati, lemah yang bau-bau masuk, kita melelong dah, pusing atas. Sebab itu kita tegaskan bahawa buku baru ni keluar tesis PhD. Tuan masuk dah, 2 tesis. Yang pertama, ma'a Isna Asyariyah fil usul wal furu'. Penilaian terhadap kita ni
tentang akidah, tentang Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, fi usul, prinsip dan furu'. Usul pun kita bezakan dia, furu' pun beza. Ini penting. Jadi bila namanya tu tidak akan timbul salah tafsiran di kalangan pimpinan. Syiah ni apa? Ini membazak dan akidah. Jadi kerana itu selama mana yang kita ni Al-Quran, sunnah kita ni kata adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ala sabil tawatur, mangkul disambung kita ni dengan cara tawatur sampai akhir zaman, lafzan wa ma'nan, untuk menolak mengatakan Quran tu dipalsukan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan tu dia kan pengarah Quran, sahabi jalil, peranan hanya membuat arahan berpandukan mushaf Sayyidina Abu Bakar yang diambil oleh Nabi. Tolak Quran. Ada akan muncul mushaf Fatimah Hadara. Apa dia? Minta maaf kalau pimpinan ada macam tu fikiran akidah, WhatsApp. Lebih lagi pengikutlah. Siap jumpa ni, siap jumpa. Antara pendapat antara Uthman bin Affan. Saya Ustaz, tak apa, cuma dia tak maki Ali, tak maki. Cuma dia curi Quran. Tu orang kita. Orang kita, pemuda. Kalau pemuda macam ni bakal pemimpin apa jadi? Bosak. Kemenangan yang nantikan kemenangan lagi. Allah tak beri kemenangan. Orang yang kemenangan adalah orang yang menyokong Allah. Ini jumpa banyak lah. Ketika mengkufur sahabat Nabi. Habis. Kufur sahabat Nabi. Nabi bersumpah demi Allah, kalau kamu impun sebanyak bukit Uhud emas, takkan sama gantang gandum jadi sumbang kali sahabat aku ahli Badar. Apa dia kata? Ketika Abu Bakar kapiang, Aisyah mal'un, dia dah terang-terang berpusat di Iran, sambung ke Malaysia lagi. Saya terima Aisyah bunuh dulu. Haji Nabi Barwa, Alam Jadah semua ada. Mau cakap saya sebut Eja Amerika, Eja Israel. Jadi saya bukan takut kata biar apa pun. Tapi nak bagi tahu, saya ingat kalau bukan ahli PAS, apa ni ahli PAS, malah kita pun terus terang cakap, kalau bukan ahli PAS pun kena tegur, kena asuh. Selalu kita sebut wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum nar. Ya. Tanda bayar ada dalam jamaah kita. Katakan kami bukan sokong Iran. Tumpang semangat. Maaf. Semangat daripada mana semangat? Semangat dia betul nak daripada akidah. Contoh, Khubayb bin Adi, sahabat Nabi yang ditangkap di Taif. Orang Taif kata, kamu boleh bebas. Syarat satu je. Apa syarat? Kamu balik ke Mekah, bawa Muhammad di sini. Kamu buat apa? Bunuh dia. Kenapa nak bunuh? Dia punya sebab kami bergaduh sama keluarga kami. Kamu dia tu mimpi nak bunuh Nabi. Duri nak tikam aku tak lagi. Lah ambil pun ni. Kalau kamu mati. Kamu tahu mati? Tahu. Kamu tak makan? Tahu. Kamu nak kubah? Tahu. Puak kabeh kan? Apa benar yang masuk ni? Kerana Nabi kata, Khubayb, kalau kamu mati syahid, kamu syahid. Kamu takkan mati. Kamu hidup. Wala taqulu liman yuqtal fil amwat